kepada tuan moderator kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Jabatan Museum dan Antiquity kerana sudi menjemput kami untuk memberi ataupun untuk menerangkan sedikit tentang dapatan ataupun kajian yang berkaitan dengan arkeologi yang kita jalankan di beberapa kawasan yang terkait dengan Kedah Tua lah. So pada petang ini saya akan kongsikan sedikit tentang kajian arkeologi di Sungai Mas. Sungai Mas ni mungkin ada antara saudara-saudari yang tidak tahu di mana kawasan Sungai Mas ataupun Kampung Sungai Mas. Sebenarnya Kampung Sungai Mas ni terletak berhampiran dengan Kota Kuala Muda Kedah. Kota Kuala Muda Kedah. Siapa familiar dengan Kota Kuala Muda? Dia di kawasan sebelah selatan daripada Merbuk ni lah, kan? Kota Kuala Muda. Dan memandangkan tadi Dr. Nasha dan anak-anak murid saya lah ni, dah kongsi banyak tentang sejarah Kedah Tua, dan berkaitan dengannya saya hanya kongsi sajalah gambar-gambar yang berkaitan dengan Sungai Mas kot. Tak perlulah saya cerita panjang lebar tentang Sungai Mas sebab masa pun dah mencuburi kita. That's why yang saya minta last sekali, yang paling best last sekali lah. Just sekejap je presentation dia. Okay, next. Okay, ini adalah Kedah Tua dan kerajaan awal di Asia Tenggara. Dr. Nasha dah terangkan beberapa kerajaan yang wujud antara abad pertama hingga abad kelima Masihi. Sebelum berkembangnya kerajaan-kerajaan yang lain bermula abad ke-6 Masihi itu, contohnya Sriwijaya. Ini yang kerajaan yang paling awal lah di Asia Tenggara. Awal abad pertama lah. Saya masih tak gunakan yang 532 538. Saya masih tak gunakan yang 500 sebelum Masihi dengan 788 Masihi itu sebab saya adalah antara yang masih kurang yakin dengan tarikh tersebut. Diharapkan kita akan dapat menyelesaikanlah polemik tersebut masa akan datang, di mana kita akan cubalah buat pentarihan balik di tapak-tapak tersebut. Okey, seterusnya. Okey, ini tentang sumber-sumber lah. Dalam arkeologi ni kita gunakan dua sumber. Satu, sumber bertulis yang kebanyakannya datang daripada yang awalnya daripada India, daripada Arab Parsi, daripada Cina, dan sumber-sumber daripada Asia Tenggara itu sendiri. Dan yang keduanya adalah sumber-sumber ataupun bukti-bukti fizikal. Kita memerlukan kajian arkeologi. Maknanya pendekatan arkeologi adalah perlu untuk kita membuktikan secara fizikal jumpaan kita tersebut adalah sah. Contohnya kalau kita lihat polemik yang berlaku di Lembah Bujang sekarang, ada banyak kapal yang ada kat Sungai Batu tu. Kononnya ada banyak kapal di Sungai Batu, tapi secara arkeologi belum dibuktikan lagi sama ada wujud ataupun tidak kapal tersebut. Seorang ahli arkeologi, kalau kita tak jumpa, jangan kita umumkan kepada masyarakat bahawa situ ada kapal lah, ada apalah. Tak boleh macam tu. Ahli arkeologi kita kena ada physical evidence di samping sumber-sumber bertulis yang kita rujuk. Okey, seterusnya. Okay, ini Kedah Tua dan kerajaan awal sama juga tadi. Ini Kedah Tua dan juga Kedah Tua yang kita kaitkan dengan Sriwijaya. Sebenarnya bila kita nak membincangkan Kedah Tua itu sendiri, kita tidak boleh lari daripada membincangkan sejarah kerajaan agung Sriwijaya itu sendiri. Kedah Tua adalah salah satu kawasan ataupun kerajaan. Sama ada kita kena membuktikan sama ada Kedah Tua ni adalah mandala kepada Sriwijaya ataupun Kedah Tua itu adalah sebahagian daripada Sriwijaya itu sendiri, yang mempunyai 3 pusat pemerintahan utama, iaitu di Palembang, di Jambi dan juga di Kedah. Kalau kita tengok rekod-rekod daripada India, yang terakhir tu abad ke-10 11 tu, Raja Sriwijaya pada masa itu berada di kawasan Kedah Tua. Pada awal-awal tu kebanyakannya sama ada di Palembang ataupun di Jambi. Itu bila kita nak membincangkan
sejarah Kedah Tua tu secara tuntas, kita tidak boleh larilah dalam membincangkan peranan kerajaan Kedah Tua tu ataupun fungsi kerajaan Kedah Tua tu sebagai salah satu pusat antropo yang paling utama untuk kerajaan Sriwijaya tersebut lah, ya. Seterusnya. Okey, ini dah banyak. Terus next. Nah, ini tak payahlah, next. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya Sungai Mas, tapak arkeologi Sungai Mas tu diketahui kemudian daripada tapak arkeologi di Lembah Bujang. Apabila pada masa itu kerajaan dia buat projek tali air dekat kampung Sungai Mas tu, sepanjang berapa ratus meter, dan pada masa tu bila dikorek aja tali air tu ada beratus-ratus ribu jumpaan seramik, sepihan seramik contohnya, sepihan seramik yang terkait dengan seramik-seramik yang datang ni daripada Arab Parsi, yang datang ni daripada Parsi, yang datang ni daripada, yang asal ni daripada Cina, daripada pelbagai dinasti, yang datang ni daripada Thailand, Vietnam, dan juga Myanmar contohnya, Mata Banjar tu, dan manik-manik, beratus-ratus ribu jumpaan sepihan-sepihan yang dikaitkan dengan satu zaman purba lah kita panggil. Dan pada awal tahun 1980-an masuklah si Jane Allen ni untuk buat kajian dia di Sungai Mas, dan daripada survey yang dilakukan oleh Jane Allen tu dia jumpalah inskripsi Sungai Mas 1 tu pada awal tahun 1980-an. Masa tu dia tengah collect data untuk siapkan thesis PhD dia. Dan saya tak tahu macam mana Jane Allen boleh masuk kat Malaysia, sebab memang kita tak bagi sebenarnya orang luar untuk buat kajian di Malaysia, tapi tak tahu macam mana Jane Allen ni boleh lepas pada tahun 1980-an tu lah. Kemudian 1985 ada projek inter-ASEAN yang mereka lakukan, excavation di tapak 33 di kampung Sungai Mas juga. Kemudian pada tahun 1990-an dekat Sungai Mas tu, Jabatan Museum dan Antiquity pada masa tu mereka membina satu penempatan ataupun kabin-kabin khas untuk pusat penyelidikan yang fokus terhadap kampung Sungai Mas, antara tahun 1994-95 hinggalah ditutup pada tahun 2001 ataupun 2002 seingat saya. Kemudian dah tak ada dah tapak penyelidikan di Sungai Mas tu. Dan penyelidikan ataupun ekskavasi terakhir yang dijalankan di Sungai Mas, yang mana saya terlibat pada masa tu bersama-sama dengan saya punya tok guru, iaitu Datuk Ni Hasan Arwah, Datuk Ni Hasan Suhaimi Ni Abdul Rahman, telah menemukan satu objek yang penting juga pada masa itu, pada tahun 2005 ataupun 2006 pada masa itu, sebuah makara di Candi Sungai Mas tapak 34 ataupun 32 tu, Candi Makara, yang mana Candi Makara ni selalunya objek makara ni selalunya diletakkan di candi-candi yang selalunya dikaitkan dengan candi-candi yang dimiliki oleh raja, raja-raja pada zaman protosejarah lah. Mana contohnya jumpaan makara ni dia very specific dan very special. Contohnya di Jambi hanya ada beberapa tempat, di Palembang seingat saya, di Palembang saya ingat saya macam tak ada makara, banyak di Jambi, di Kedah, dan juga satu di Melaka tu. Di Melaka kita jumpa pun kita tak tahu dari mana datangnya makara di Melaka tu, tapi dari segi ikonografi dan dari segi bentuknya, makara yang di Melaka tu dia hampir sama dengan makara yang berada di Kedah. Mungkin ada connection antara Melaka dan Kedah, kita tak tahu. Seterusnya tengok gambar je lah. Dah lama dah tidak. Seterusnya, okey, mungkin ini adalah gambar, minta maaf lah, gambar ni tak berapa jelas sebab projek tu dah 2006. Komputer yang digunakan tu pun dah jadi tukun. Saya pun dah tak tahu mana data. Sayang, banyak gambar-gambar
yang dulu-dulu kami kumpul beratus-ratus gambar tu, kena cari balik lah. Lagipun saya bawa balik daripada Jepun seminggu ni, tak dan nak mencari gambar yang terkait dengan Sungai Mas. Seterusnya, okey, berbagai interpretasi tentang fungsi monumen yang berada di Sungai Mas tersebut, tetapi berdasarkan kepada jumpaan artifak yang lebih dominan, fungsi-fungsi candi di kampung Sungai Mas itu adalah terkait dengan agama Buddha lah. Walaupun dia kecil, ringkas dan kurang hiasan, tapi dia berbeza dengan jumpaan di Candi Sungai Mas tapak 34, sebab kita jumpa makara, kita jumpa juga tempayan yang diperbuat daripada batu yang besar yang diletakkan betul-betul di tangga candi. Kemudian kita jumpa pelipit-pelipit ganta, pelipit-pelipit padma yang terkait dengan bendul-bendul pintu, yang menunjukkan bahawa salah satu candi yang mungkin yang terbesar yang dibuat daripada struktur asas binaan di bahagian bawah sampailah ke bahagian atas adalah di kampung Sungai Mas tersebutlah. Walau bagaimanapun, kebanyakan candi-candi di Sungai Mas didapati musnah, terkesan akibat daripada aktiviti mungkin dimusnahkan disebabkan oleh pembukaan pendapatan ataupun pertanian, ataupun ada yang kata semasa Raja Kedah memeluk Islam, banyak candi-candi yang berkaitan dengan Hindu-Buddha ni dimusnahkan pada masa itu, ataupun pada saya rasa kebanyakan candi-candi ni sebenarnya di-abandonkan saja, dia tidak dimusnahkan. Mungkin faktor-faktor yang berkaitan dengan pertanian ataupun pembukaan perbuatan baru menyebabkan candi-candi tersebut musnah. Disebabkan orang kampung kadang dia ambil juga bata tu, dia ambil batu-batu yang nampak belok tu, digunakan untuk pembinaan dia punya rumah kadang-kadang. Okey, lagi satu yang reconstruction paleo alam yang dibuat oleh Dr. Nasha dan juga Dr. Akemar tu, saya rasa yang Dr. Akemar tu saya tak berapa setuju, sebab sebenarnya kalau you ikut pentarihan Sungai Mas abad ke-5 ke-6, you dah salah. Sebenarnya kita ada pentarihan yang menunjukkan bahawa ada satu lapisan yang mana merujuk kepada lapisan kebudayaan pra-candi. Kita dapat pentarihan abad pertama kedua. So kalau you reconstruct berdasarkan jumpaan-jumpaan candi dan juga reconstruct berdasarkan tarikh yang you jangka betul, maknanya reconstruction tu mungkin ada kesilapan di situ. Saya rasa paleo alam tu perlu satu kajian yang betul-betul serius dibuat untuk kita lihat bagaimana kawasan pesisir di kerajaan, di kawasan terbentuknya kerajaan Kedah Tua antara abad ke-2 sebelum Masihi sampailah abad ke-14 Masihi itu. Barulah kita boleh nampak dengan jelas reconstruction paleo alam tersebut. Ini kita main agak-agak berdasarkan tarikh. Saya rasa saya tak percaya. Jane Allen pun datang kat Malaysia hanya sebulan dua. And then macam mana dia boleh create, macam mana dia boleh reconstruct paleo alam Lemah Bujang. Jane Allen pun dia ada sebulan je dekat sini. Macam mana dia boleh dapat data untuk dia reconstruct? Dia gunakan data-data, mungkin dia gunakan data-data daripada Coriswell contohnya. And then dia reconstruct macam tu. Saya tak berapa setujulah dengan reconstruction of paleo alam tu. Mungkin PPAG dengan dia punya kemudahan boleh buat kajian master ataupun PhD khas untuk paleo alam di kawasan Lembah Bujang tu sendirilah. Itu saya punya komen lah. Seterusnya tengok gambar ni. Masa tinggal berapa? Okey. Ini tentang ni graf tentang Manek. Okey, apa yang special di Sungai Mas ni, masa saya dulu masa muda-muda bila kita buat excavation kat situ, lapisan pertama bila kita excavate kita akan jumpa manik manik daripada kaca. Manik daripada kaca Manik dekat Sungai Mas mungkin ada beratus-ratus ribu ataupun mungkin ada dalam jumlah jutaan, disebabkan Sungai Mas adalah salah satu pusat pengularan manik Indo-Pasifik yang terkenal, yang bermula daripada abad ke-6 sehingga abad ke-11 Masihi. So
So manik ni sebenarnya macam mana kita nak tahu harga manik tu Kalau kita tengok pada abad ke-16, 17, 18 di Sarawak satu manik kaca polikrom tu boleh ditukar dengan 7 ataupun 8 ekor lembu. Itu abad ke-17, 18 Masihi. Kita bayangkan pada abad 6 hingga ke-11 Masihi berapa harga sebiji manik pada masa itu. So manik adalah salah satu komuniti yang penting di Asia Tenggara, di mana ada banyak pusat-pusat pengeluaran manik yang dibina ataupun yang diusahakan oleh penduduk-penduduk tempatan berdasarkan kepada teknologi daripada India. Kenapa saya kata diusahakan oleh pengusaha-pengusaha tempatan? Bila kita buat kajian ataupun analisis kimia menggunakan instrumen SRD, SRF ni, kita dapati bahawa flux yang digunakan untuk menghasilkan ataupun untuk meleburkan kaca tersebut berbeza. Yang ada di Sungai Mas ataupun yang ada di Pulau Kelumpang itu berbeza jika kita bandingkan dengan manik yang ada ataupun yang dihasilkan di Arecamedu India tu. Itu adalah salah satu justifikasi kenapa saya katakan bahawa Sungai Mas dan juga Kuala Slingsing ataupun Pulau Kelumpang dekat Matang Perak tu, mereka menghasilkan manik mereka sendiri. Kemudian Sungai Mas juga dia menghasilkan tembikar tanah. Kita jumpa dalam kuantiti ratusan ribu juga serpihan tembikar tanah, dan berdasarkan kepada kuantiti tersebut kita boleh membuat justifikasi bahawa Sungai Mas menghasilkan komuniti tembikar tanah dalam skala yang besar untuk diperdagangkan antara masyarakat, antara kawasan di pesisir dengan kawasan di pedalaman, dan juga mungkin juga diperdagangkan di kawasan di sekitar Asia Tenggara itu sendirilah. Dan kita buktikan juga dengan analisis saintifik juga untuk membuktikan bahawa tembikar-tembikar tanah yang dihasilkan menggunakan bahan mentah tempatan, dan bukannya bahan mentah ataupun produk daripada India. Kalau produk daripada India, contohnya Arecamedu punya pottery itu kita boleh bezakan warna dia dan juga dia punya corak ataupun motif hiasan dia. Okey, seterusnya ni saintifik lah, tak payah tengok nombor-nombor je. Ini tak payah, ni tapak 23. Okey, ni contoh ekskavasi. Dia punya structure memang musnah teruk tapi kita dapat info yang berguna juga, di mana Candi Sungai Mas ni ada 2 tahap pembinaan. Satu tahap menggunakan batuan semula jadi, kemudian pada tahap tertentu kemudian mereka menggunakan bata untuk mereka membaik pulih ataupun memperbesarkan lagi struktur Candi Sungai Mas ni lah, tapak 34. Okey, seterusnya ni gambar-gambar ni lah. Okey, seterusnya. Okey, kenapa saya justifikasikan Sungai Mas tu adalah pusat ataupun pusat pemerintahan kerajaan Kedah Tua adalah berdasarkan kepada ni jumpaan pecahan keseluruhan seramik yang kita jumpa kat Sungai Mas. Ini projek campuran intra-ASEAN. Ni Ahsan Suhaimi contohnya, Jabatan Museum UKM pada tahun 2007. Totally kita jumpa lebih kurang 140,000 jumpaan seramik perdagangan dan juga tembikar tempatan yang kita justifikasikan Sungai Mas itu adalah sebagai satu kawasan antropo yang paling penting untuk kerajaan Kedah Tua, dan juga pusat pemerintahan bagi kerajaan Kedah Tua tu berdasarkan kepada jumpaan Makara tu tadilah. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh lah jumpaan tembikar tanah dan juga seramik asing. Kita ada juga jumpa yang lengkap dekat Candi tapak 34 ataupun 32 tu. Yang ini digunakan sebagai reliquary, diletakkan di bahagian penjuru. Setiap penjuru
setiap penjuru candi tu kita jumpa pottery. Okay, seterusnya ni seramik Parsi, tembikar tanah. Ada pecahan Celadon daripada zaman dinasti Sung. Seterusnya. Okey, seterusnya ni seramik lah. So banyak seramik daripada zaman dinasti Tang, Sung, Yuan, Ming sampailah ke Qing. So perdagangan di kawasan Sungai Emas tu dia berkembang sejak daripada abad ke-7 sampailah abad ke-14, 15, 16 masih, walaupun Melaka dah ambil peranan, tapi Sungai Emas tu masih menjalankan fungsi sebagai mungkin ada tempat pertukaran barangan sebab pusat pemerintahan kerajaan Kedah awal pun berada di kawasan di Sungai Emas ataupun Kota Kuala Muda juga. So aktiviti perdagangan tu masih berlaku walaupun dalam skala yang kecil lah. Okey, seterusnya. Okey, ni manik yang saya cakapkan tadi. Seterusnya manik. Gambar-gambar. Seterusnya. Next. Okey, ini adalah pusat-pusat penghasilan manik Indo-Pasifik ataupun manik kaca monokrom utama di Asia Tenggara. Dan kalau di Kedah kita ada Kuala Singsing, Sungai Emas, Kelontom dan Takwapa. Takwapa tu walaupun sekarang di Thailand, tapi pada zaman kerajaan Kedah Tua, Takwapa, Kelontom ni masih berada pada wilayah Kedah Tua. Dia bukan wilayah kerajaan Ayutthaya ke Sukhothai ke, bukan di bawah kerajaan Kedah Tua. So produk utama kerajaan Kedah Tua adalah manik kaca. So kita tahu berapa kaya kerajaan Kedah Tua pada masa tu. Seterusnya. Tak payah. Ini tentang manik-manik lah, peratusan ya. Seterusnya. Deskripsi. Okey, Sungai Emas pun kita ada banyak jumpaan, bukan banyak lah, ada 2. Deskripsi Sungai Emas 1 dan deskripsi Sungai Emas 2. Seterusnya. Okey, ini deskripsi yang kita jumpa. Dia punya apa yang ada dalam deskripsi itu adalah kredo Buddha je kan? Nasha? Syah? Oh, Nasha. Deskripsi itu Yiti mantra juga kan? Sungai Emas. Okey. Okey, Sagarapati, Mahayana. Okey. Seterusnya Arca. Tengok gambar. Okey. So ada kepala Buddha. Ada juga Kala, tangan Buddha. Yang ni ibu yang pegang anak ni Dewi. Okey, Dewi Hariti, sorry lupa. Hariti. Ni jumpa kat Sungai Emas juga Okey, seterusnya. Makara ni adalah antara jumpaan yang terpenting pada tahun 2026 2007 sorry. Okey, seterusnya. Okey, ini Makara yang kita jumpa Okey, ini jumpaan Makara ni membolehkan kita membuat justifikasi khas lah tentang peranan Sungai Emas sebagai pusat pentadbiran ataupun tempat di mana Raja Sriwijaya ataupun Kedah Tua tu tinggal ataupun bersemayam. Rasanya satu-satunya yang ada di Kedah. Kalau di Malaysia ada 2, satu di Kedah, satu di Melaka. Yang Melaka tu macam mana dia associate dengan kerajaan Melayu Melaka tu pun susah nak kita jelaskan. Sekarang Makara ni boleh tengok di Muzium Negara dipamerkan di sana. Seterusnya. Okey, kat Makara ni dia ada banyak lah banyak dia punya motif-motif ataupun ukiran yang terkait dengan belalai gajah, tanduk kerbau, ada juga dewa yang kita percaya sebagai dewa laut. Selalunya Makara ni dia adalah objek yang terkait dengan dewa laut lah untuk para pelayar dan juga pedagang. Okay. Dan ada juga mulut buaya. Yang ni contoh-contoh Makara. Yang menariknya, setiap kawasan menghasilkan ciri-ciri ataupun tipologi khas Makara yang berbeza lah. Setiap kawasan sama ada di Thailand, di Jambi, di Jawa,
Di Campar dia ada ciri-ciri yang berbeza, ciri-ciri tempatan. Seterusnya. Okey, Kalam Semah pun ada. Seterusnya. Okey, ni Kalam Semah ada ni objek Buddha duduk. Mungkin abad ke-10 ke-11 Masihi lah. Tempayan. Okey, seterusnya. Tempayan. Okey, ni tempayan besar. Tempayan ni sebiji. Tempayan ni diletak kat tangga sebiji, macam rumah nenek moyang kita letak tempayan dekat depan tangga untuk basuh kaki. Basuh kaki, sucikan diri sebelum kita naik ke kawasan rumah ke ataupun tempat ibadat ke. Ni tempayan daripada batu. Dekat tempayan ni kita jumpa juga makara. Makara ni pun diletak kat tangga. Seterusnya. Ni alat batu, ni yang paling pelik lah. Seterusnya. Okey, kita jumpa alat batu betul-betul dekat kawasan tengah candi. Tapi bukan alat batu yang menggunakan batu lumpur saja ni. Dia macam ritual punya item yang betul-betul diletakkan di bahagian tengah candi yang kita jumpa. That's why bila kita jumpa alat batu ni, kita associatekan dengan penglibatan masyarakat tempatan dalam pembinaan candi tersebutlah. Okey. Sebab kalau di India dia takkan jumpa macam tu. Seterusnya. Okey. Ni alat-alat batu yang kita jumpa betul-betul di kawasan tengah candi Sungai Mas tu. So ini benda yang pelik tapi very interesting bila kita buat interpretasi. Seterusnya. Okey, tentang ketamunan kerajaan Sungai Mas ni tak perlu saya bincangkan sebab kita kekurangan masa. Seterusnya ada dalam aspek pembenaran. Bila kita nak bincangkan tentang tamadun, ada pembenaran dia, ada organisasi masyarakat sama ada chieftain ataupun datu. Datu tu chieftain lah ataupun dah bertukar jadi raja. Seterusnya. Sains dan teknologi dalam segi pembuatan bata, dari segi pembuatan terpijak tanah, dari segi pembuatan manik, pembuatan pembinaan candi-candi yang menggunakan bahan-bahan mentah tempatan dan juga kepintaran tempatan, utamanya pelapik tiang dan juga tiang-tiang kayu dan seterusnya. Dan banyak yang kita boleh bincang tentang keagamaan dan kepercayaan agama Buddha dan Hindu. Dan satu lagi saya tak setujulah kalau Anamisma ni dia buat bina-binaan menggunakan bata untuk buat structure. Saya paling Anamisma dia takkan buat sesuatu structure untuk dia. Lagi satu, Anamisma ni bukan agama, dia kepercayaan nenek moyang. Dia berhubung dengan nenek moyang. Dia bukan agama. Betulkan dekat situ. Seterusnya. Sistem tulisan ada. Lagi satu, transformasi ilmu dan kepakaran. Banyak teknologi daripada luar. Kalau kita lihat di Sungai Mas, banyak teknologi daripada luar yang digunakan pakai di Sungai Mas, especially tentang manik dan juga bata. Okay, seterusnya. Ini adalah sumber-sumber rujukan yang boleh digunakan kalau ada pelajar yang berminat lah. Okay, sekian, terima kasih. Sorry dalam masa yang cepat tak pantas.